Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya maka kita masih lagi hidup di dalam lingkungan iman, Islam dan ihsan. Dan juga marilah kita bersama-sama sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala di atas segala dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, sama ada sedar atau tidak, di masa lalu dan juga di masa akan datang. Baik. Pada video yang lalu saya telah menyatakan tentang sifat-sifat golongan zindik secara ringkas. Zindik ini adalah satu golongan yang menyeleweng daripada agama Islam ataupun daripada ajaran Islam yang disepakati oleh jumhur ulama mutawatir yang bercanggah daripada Al-Quran dan Sunnah. Itulah golongan zindik. Dan pada kali ini zindik, saya ingin menjelaskan sedikit tentang yang dimaksudkan dengan ilmu tasawuf. Kerana dari ilmu tasawuf inilah munculnya golongan zindik, iaitu mereka menyelewengkan maksud makam-makam dalam tasawuf. Baik. Ilmu tasawuf sebagaimana kita tahu adalah satu daripada elemen penting di dalam Islam. Iaitu Islam itu terdiri pada tiga iaitu akidah, ibadah dan akhlak. Dan akhlak itulah yang kita namakan ilmu tasawuf. Baik. Secara umumnya, tasawuf adalah satu ilmu yang membicarakan tentang sifat-sifat hati. Yang ini membicarakan tentang sifat-sifat hati yang mazmumah seperti ujub, riak, takabur, dengki, hasad, kikir dan sebagainya. Dan sifat mahmudah iaitu seperti syukur, redha, tawakal, qanaah, zuhud dan sebagainya. Inilah inti ilmu tasawuf, iaitu dinamakan sebagai ilmu akhlak, akhlak bagi kita manusia. Sebenarnya ilmu tasawuf ini telah pun diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga diamalkan oleh para sahabat. Jikalau kita lihat sejarah, Nabi Muhammad hidup di dalam penuh kesederhanaan, sehingga kan bahkan dikatakan baginda hidup di dalam kadar kemiskinan. Tetapi baginda sentiasa syukur, sentiasa bertawakal, sentiasa zuhud, sentiasa qanaah dan berpada-pada dengan apa yang baginda ada. Itulah salah satu cara hidup, antara ciri-ciri cara hidup yang dinamakan cara hidup bertasawuf. Saya tidak ingin menyentuh tentang asal-asal perkataan tasawuf, kerana itu adalah hanya istilah ataupun kerana perbezaan pendapat antara ulama tentang definisi tasawuf. Tetapi hakikat tasawuf itu ialah ilmu tentang nafsu, kejahatan dan kebaikan diri manusia, dan ilmu tentang bagaimana untuk mensucikan hati daripada sifat kejahatan dan melazimkan ia dengan sifat kebaikan. Itulah ilmu tasawuf. Selepas daripada Nabi, para sahabat juga mengamalkan ilmu cara hidup tasawuf. Tetapi sahabat yang mula-mula membicarakan ilmu tasawuf sebagai satu ilmu yang khusus adalah Huzaifah Al-Yamani, seorang sahabat besar daripada Yaman, namanya Huzaifah. Huzaifah ini pernah berkata, "Aku tidak takut ketinggalan di dalam melakukan amal, tetapi aku takut amalku itu akan binasa." Itu maksud dia, mafhum dia yang pernah Huzaifah perkatakan. Bermakna Huzaifah tidak takut ketinggalan melakukan amal. Jika
tertinggal melakukan amal, jikalau amal itu amal yang sunat, maka ia tidak mendatangkan kesan apa-apa, ya, tidak mendatangkan dosa. Tetapi jika amal itu dilakukan, kemudian amal itu terhapus atau terbatal, maka itulah satu kerugian bagi manusia, bagi kita semua. Itu maksudnya yang dikatakan oleh Huzaifah al-Yamani. Dan pernah seorang sahabat bertanya kepada Huzaifah, kami mendengar kamu berkata-kata tentang perkara yang tidak pernah kami dengar daripada Nabi. Maka Huzaifah menjawab, ya, kamu semua selalu bertanya tentang kelebihan amal, tetapi aku selalu bertanya kepada Nabi tentang apakah yang merosakkan amal. Jadi pada masa itu boleh dikatakan hanya Huzaifah al-Yamani sahaja yang bertanya tentang perkara-perkara yang boleh menghapuskan pahala amal ataupun merosakkan amal ibadah, ya. Dan dari sinilah timbulnya ilmu tasawuf. Ini tentang perkara-perkara yang merosakkan amal seperti riak, ya, riak, dan merosakkan cara hidup seperti takabur. Inilah yang selalu dipertanyakan oleh Huzaifah al-Yamani kepada Nabi SAW. Dan cara hidup tasawuf ini juga diamalkan oleh Sayyidina Abu Bakar, ya, As-Siddiq. Walaupun beliau tidak secara khusus, ya, bertanya kepada Nabi seperti Huzaifah al-Yamani, tetapi beliau mengamalkan cara hidup yang sederhana, ya, yang berpada-pada, kemudian suka bersedekah, suka membuat amal kebajikan kepada manusia. Demikian juga Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, ya, Ibnu Mas'ud dan lain-lain sahabat, semuanya mengamalkan cara hidup tasawuf. Ini sederhana, ya, secara hidup sederhana, qanaah, ya, suka membantu orang, ya, suka berbuat kebajikan, ya. Maka ilmu tasawuf ini kemudian berkembang, ya, selepas zaman sahabat masuk ke zaman tabi'in, ya, tabi'in. Diamalkan secara istiqamah atau secara bersungguh-sungguh oleh ulama-ulama seperti Hasan Basri, ya, Hasan al-Basri, Said Musayyab, Rabi'ah Adawiyah dan lain-lain lagi lah, ya. Mereka ini mengamalkan cara hidup tasawuf. Ini cara hidup penuh tawakal, cara hidup penuh qanaah, cara hidup penuh syukur dan sebagainya. Ya, jadi inilah dia yang dinamakan tasawuf, ya, iaitu satu ilmu yang membicarakan tentang hati, ya, tentang sifat-sifat kejahatan, ya, sama ada riak, takabur, ujub, cinta dunia, takut mati, dan sebagainya. Dan membicarakan pula tentang sifat-sifat kebaikan seperti syukur, tawakal, qanaah, redha, ya, suka membantu orang dan sebagainya, ya. Dan cara hidup tasawuf ini ataupun ilmu tasawuf ini, dia sekali-kali tidak akan bercanggah dengan Al-Quran dan hadis, ya, kerana cara hidup tasawuf ini ataupun ilmu tasawuf ini memang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, ya, dalam Al-Quran dan hadis. Satu daripada hadis Nabi yang sangat jelas tentang tasawuf itu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, kalau tak silap saya Bukhari, yang bermaksud di dalam tubuh jasad, di dalam tubuh anak Adam itu terdapat seketul daging, okay? Dan jika baik daging itu, maka baiklah seluruh tubuhnya, dan jika jahat daging itu, maka jahatlah seluruh tubuhnya, ya. Jadi bermakna
ilmu tasawuf itu mengatakan bahawa punca-punca kejahatan kita, kejahatan zahir kita adalah berpunca daripada hati. Ya. Kerana hati itulah yang bersifat dengan sifat mazmumah atau mahmudah. Ya. Apabila hati itu bersifat dengan sifat kejahatan seperti riak, takabur, kikir, suka bermaksiat, cinta dunia, maka tubuh akan bersifat seperti yang demikian itu. Demikian juga kalau hati itu bersifat dengan segala sifat kebaikan, maka bersifatlah tubuh dengan segala sifat kebaikan. Ya. Inilah dasar-dasar tasawuf. Ya. Dasar-dasar tasawuf yang disebut tasawuf akhlak. Ya, yang bermula daripada Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, ya, sehinggalah ke zaman sekarang. Ya. Maka jelas, ya, ilmu tasawuf ini tidak boleh diingkari, ya, wujudnya seperti mana diingkari oleh golongan-golongan yang menolaknya. Ya. Maka sebagaimana kita wajib berakidah, wajib beribadah, maka wajiblah juga kita mengamalkan ilmu tasawuf. Ya. Kerana ilmu tasawuf inilah seperti mana kata Huzaifah, dia akan membinasakan amal. Ya. Contohnya, jika kita sembahyang, solat tu taklah ikhlas kepada Allah Ta'ala. Jika terdapat riak, ingin menunjuk-nunjuk, maka solat kita itu tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Sia-sia saja. Ya. Okey, demikianlah mukadimah awal tentang ilmu tasawuf. Ya. Kerana ilmu inilah yang menjadi asal ataupun punca puak-puak zindik ataupun batiniah terseleweng daripada maksud yang asal. Ya, terseleweng mereka daripada memahami makam-makam tasawuf yang akan saya jelaskan di pada video yang akan datang. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.